السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Hazim bin Dinar radhiyallahu anhu, katanya daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashyakh faqala lil ghulam ata'zanu li an u'tiya ha'ula faqala al-ghulam la wallahi ya Rasulullah la uthiru binasibi minka ahada. Qala fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu minuman. Minuman itu ialah susu. Nabi dia suka minum susu. Pada satu hari dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu minuman, iaitu segelas susu. Fashariba minhu, Nabi minum susu itu. Wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashyakh. Di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu budak kecil. Budak kecil itu di dalam syarah hadis dia menceritakan budak kecil itu ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masa itu masih kecil lagi. Ibnu Abbas duduk sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yasarihi al-ashyakh. Dan di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebaris orang tua-tua. Nabi duduk dalam satu majlis. Sebelah kanan Nabi Ibnu Abbas duduk, dan di sebelah kiri Nabi orang tua-tua duduk. Tiba-tiba dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam segelas air susu. Nabi minum air susu tu. Lepas habis Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air susu tu, Nabi bagi baki air yang tak habis tu, Nabi bagi kepada al-ghulam, kepada budak yang duduk sebelah kanan dia, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bagi ke dia. Lepas Nabi bagi ke dia, faqala lil ghulam, Nabi kata kepada dia, Nabi kata, ata'zanu li an u'tiya haula. Nabi kata, boleh tak boleh kamu izinkan tak kalau sekiranya aku nak ambil balik air susu ni, aku nak bagi kepada orang tua-tua yang ada sebelah kiri aku ni. Cerita macam tu. Nabi duduk dalam satu majlis, sebelah kanan dia Abdullah bin Abbas. Pada masa tu Abdullah bin Abbas ni budak kecil lagi, duduk sebelah kanan Nabi.
Manakala sebelah kiri Nabi terdiri daripada al-asyakh. Al-asyakh ni jamak kepada syaikh. Syaikh orang tua. Asyakh maksud orang tua-tua ada ramai sebelah kiri. Orang bagi ke Nabi segelas susu. Nabi minum susu. Minum tak habis, ada sikit lagi Nabi bagi. Hak baki minuman Nabi tu Nabi bagi kepada Ibnu Abbas yang pada masa tu budak lagi. Nabi bagi ke dia. Dah dapat ke tangan dia, tiba-tiba Nabi tengok belah kiri, hak tua ni pun teringin juga nak minum bekas Nabi SAW. Maka Nabi minta kepada budak ni, kepada Abdullah bin Abbas ni. Nabi kata, boleh tak boleh, kalau sekiranya aku nak ambil balik air susu ni, nak bagi dekat orang tua-tua ni. Begitu. Faqala al-ghulam, la wallahi ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan. Jawab Abdullah bin Abbas yang pada masa tu budak lagi. Dia kata, tak ya Rasulullah. Demi Allah tidak, aku tak bagi dah. Sebab apa? Sebab baki minuman kamu ni, kamu dah bagi ke aku. Dia kata. Nama kata nak bagi ke orang lain, hak kamu dah bagi ke aku, sekali-kali aku tidak akan bagi. Dia kata. Faqala Sahal yang meriwayatkan hadis ni kata, fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan, membiarkan bekas air susu tadi di tangan budak kecil ni, di tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ni nampak begitu saja. Tapi di sebalik hadis ni dia ada banyak cerita. Di antaranya ialah hadis ni nak ceritakan kepada kita betapa sahabat-sahabat Nabi ni begitu sekali menyanjung Nabi SAW sehinggakan sisa makanan, bekas makan Nabi SAW menjadi rebutan mereka. Sayangnya mereka kepada Nabi SAW ni sayang sampai ke peringkat bekas Nabi makan, bekas Nabi minum tu mereka nak perhabis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis ni pula menceritakan kepada kita Abdullah bin Abbas walaupun pada masa tu masih budak lagi, tetapi walaupun pada usia, pada umur budak, dia reti macam mana sayang kepada Nabi SAW sehinggakan bekas minum Nabi dah dapat ke dia, dia tak bagi dah ke orang lain. Kerana bagi dia ini satu penghormatan yang Nabi SAW bagi ke dia, dan mudah-mudahan dia dapat berkah daripada diri Nabi SAW yang penuh berkah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan Nabi SAW membenarkan, membiarkan minuman itu di tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun dia budak-budak, sedangkan hak nak lagi satu orang tua, tetapi Nabi SAW dia minuman itu kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan sahabat Nabi. Seperti mana yang kita baca mukadimah di Masjid Simpang 4 Matang Buluh dalam kuliah kita yang lepas, cerita tentang hadis Nabi SAW satu hari dijemput untuk pergi makan di rumah satu orang khayyat. Khayyat, tukang jahit. Satu orang khayyat, satu orang tukang jahit, dia buat makan. Dia nak jamu Nabi SAW makan di rumah dia. Sahabat-sahabat ni, kalau kita rajin duk buka hadis, duk baca dan sebagainya, kita akan jumpa benda-benda ni. Betapa sahabat-sahabat Nabi ni kalau aci boleh nak Nabi mai rumah dia. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah tu berebut nak ajak Nabi tidur rumah mereka, berebut. Sehingga last sekali Nabi SAW biar unta dia buat keputusan rumah siapa dia nak bermalam. Maka unta dia pergi duduk depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub macam dapat bonus bila Nabi pilih nak duduk rumah dia. Punya seronoknya dia. Dan sahabat-sahabat yang tak terpilih rumah untuk duduk, untuk diduduki oleh Nabi SAW, rasa amat kecewa. Seperti mana seorang sahabat perempuan yang sudah kematian ramai anak di dalam perang jihad fi sabilillah.
Tiap-tiap hari sedih. Sedih bukan kerana anak semua mati, tetapi sedih kerana dia tak ada dah anak nak hantar pergi dalam medan perang jihad fi sabilillah. Dia sedih. Kerana sedih ni dia nak supaya Nabi SAW mai ke rumah dia. Mai rumah dia, makan sikit di rumah dia. Kalau boleh Nabi semayang lah. Satu semayang. Walaupun semayang tu semayang sunat. Semayang lah di rumah dia. Dan dia kata kalau Nabi SAW mai rumah dia, semayang di rumah dia, tempat Nabi semayang tu, dia kata aku akan jadikan musalla, tempat semayang aku. Ni hadis-hadis yang menunjukkan betapa sahabat-sahabat terlalu amat sayang kepada Nabi SAW. Hadis yang kita baca di Simpang 4, mai satu orang tukang jahit, semawa Nabi SAW pergi makan di rumah dia. Nabi SAW pergi bersama dengan Anas bin Malik, pergi ke rumah tukang jahit ni kerana dijemput untuk makan di rumah dia. Kemudian kata Anas, faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan wa maraqah. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khubz, roti, wa maraqah, dan juga kuah macam sup. Tukang jahit ni hidang roti cicah kuah kepada Nabi SAW. Dalam kuah tu fihi dubba'un wa qadid. Kita baca di Simpang 4. Kuah tu di dalam dia ada daging kering dan juga dubba' dan juga labu. Banyak hadis tuan-tuan yang menceritakan Nabi suka, dia antara makanan favourite dia ialah labu. Maka sahabat-sahabat ni duk tengok aja Nabi ni suka apa, Nabi berkenan apa. Dia pun nak buat apa yang Nabi suka, apa yang Nabi berkenan. Dah tahu Nabi suka makan dubba, dia semawa Nabi pergi rumah dia, dia jamu Nabi makan roti cicah kuah yang di dalam kuah itu ada dubba, ada labu. Anas bin Malik yang pada mulanya dia tak suka makan dubba, dia tak suka makan labu. Bila dia tengok, dia kata fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba min hawalil qas'ah. Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang hidang kat dia roti dengan kuah yang ada dubba, ada labu ni, Nabi makan ni nampak lalu, sehingga kan Nabi berulang kali sampai sapu keliling pinggan yang ada kuah dubba ni. Nabi sampai sapu keliling ketika makan. Anas bin Malik kata, falam azal uhibbud dubba min yauma idzin. Dia kata sejak daripada hari itu aku jadi satu orang manusia yang cukup suka makan dubba ni, makan labu ni. Aku suka kerana Nabi suka. Yang kita nak bagi tahu ialah begitu sekali sahabat-sahabat Nabi ni nak ikut Nabi. Macam tu sekali. Apa benda yang menjadi kesukaan Nabi, menjadi kesukaan mereka. Apa benda yang menjadi kebencian dan tak suka pada hati Nabi, itu kebencian dan tak suka pada hati mereka. Mereka boleh buat macam tu, mereka rasa mereka cukup cinta kepada Nabi SAW. Kalau Nabi cinta syahid, mereka cinta syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi umat yang cinta Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Muka surat 72. Muka surat 72. Kita masih lagi berada di bawah tajuk ma la yajuzu lil muhrim labisa, iaitu benda yang tidak harus bagi orang yang berada di dalam ihram memakainya. Orang yang berada di dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah, tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang akan disebutkan tadi. Muka surat 72, masalah yang bawah tu. Dia kata pakaian yang haram bagi laki-laki dalam ihram apa dia? Apa dia yang orang laki-laki dalam ihram tidak boleh pakai? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Majmu', bermula yang haram ke atas laki-laki daripada pakaian semasa ihram itu dua bahagian. Yang pertamanya yang bergantung dengan kepala. Satu,
yang ada kena-mengena dengan kepala. Yang kedua, yang bergantung dengan baki badan. Dan yang kedua ialah pakaian yang melekat pada lain daripada kepala. Maka yang bergantung dengan kepala itu ada berbagai-bagai. Dan yang bergantung dengan baki badan itu pun berbagai-bagai. Seperti di dalam beberapa masalah yang lagi akan datang bicaranya. Masalah tutup kepala yang haram bagi orang yang ihram itu bagaimana? Bagaimana yang dikatakan haram bagi orang yang dalam ihram itu tutup kepala? Tutup kepala macam mana? Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, haram bagi laki-laki yang di dalam ihram tutup kepala dengan barang yang dijahit seperti kufiah, ataupun dengan tiada berjahit seperti serban dan sepotong kain, dan tiap-tiap barang yang dibilangkan dan dianggap sebagai penutup. Cerita dia tak boleh bubuh lah, apa benda apa atas kepala tak boleh bubuh. Kerana ihram orang lelaki itu ialah kepala. Itu sebab tuan-tuan, kalau orang kita pergi buat haji tiba-tiba mati dalam keadaan dia di dalam keadaan ihram, mati dalam keadaan dia seorang muhrim, seorang yang di dalam ihram, maka mayat dia tidak boleh tutup kepala. Simpan dalam keadaan kepala tidak berbungkus begitu. Pasal apa? Pasal dia mati di dalam ihram, dan ihram laki-laki itu ialah kepala. Itu ceritanya. Jadi kepala itu tidak boleh ditutup. Walau mati dah sekalipun, kepala tidak boleh tutup. Itu yang dikatakan larangan tutup kepala bagi orang yang di dalam ihram. Maka jikalau sekiranya menghantar seseorang akan bantal di bawah kepalanya, maka jika ditutup dengan barang yang tersebut itu, nescaya lazim akan dia oleh fidyah. Kalau tutup juga, ambil kepiah buah atas kepala, ambil serban tutup atas kepala dan sebagainya, kena dam, kena fidyah. Begitu. Maka jikalau sekiranya menghantar seseorang akan bantal di bawah kepalanya, atau menghantarkan tangannya di atas kepalanya, atau menyelamkan kepalanya dalam air, ataupun bernaung di bawah mahmil, ataupun sekedup, nescaya harus dia, dan tiada fidyah atasnya, sama ada bersentuhan kepalanya akan mahmil itu ataupun tidak. Ini tak apa, dia kata. Kita dalam keadaan ihram, kita tidur lapik bantai di bawah, tidur atas bantai, adakah itu salah? Sedangkan bantai itu benda yang berjahit dan dia menyentuh kepala kita ketika kita tidur, adakah salah? Jawab dia tidak salah, kerana dia bukan pakai atas kepala, kita tidur atas dia, itu tidak jadi salah, dia kata. Ataupun dia kata kita tok tangan atas kepala kita, kita dalam keadaan ihram, panas sangat misalnya, kan, kita ambil tangan tok atas kepala, adakah itu dia anggap menutup kepala? Tak, itu tidak termasuk di dalam larangan tutup kepala dengan kain ataupun benda yang berjahit, tak masuk. Tok tangan tidak jadi salah, tidak kena dam, tidak kena fidyah. Ataupun bernaung ataupun berteduh di bawah mahmil. Mahmil ni orang Arab juga sebut mahamil. Mahamil ataupun mahmil, maksud dia macam mana nak kata, macam unta, orang dia buat unta, atas unta tu dia buat macam rumah kecil tu, duduk bawah rumah kecil tu. Adakah itu salah? Itu tidak salah, itu tidak dianggap menutup kepala, dan tiada fidyah di atas semua benda tu, sekalipun bersentuh kepalanya akan mahmil itu. Dia duduk atas rumah kecil itu, masa bumbung rendah, dia duduk, dia orang tinggi, kepala dia tersentuh dengan pondok-pondok kecil itu. Adakah itu dia anggap menutup kepala? Dia kata dah, kerana dia tidak pakai benda yang boleh menutup kepala. Sentuh itu pun tidak kena dam. Begitu. Masalah menghantarkan bakul atas kepala orang yang ihram, apa hukumnya? Ini benda ni benda kecil-kecil, kadang-kadang jadi pasal. Kalau kita tak tahu, dia jadi pasal. Kita dah buat benda tu, lepas tu dengar orang duk sembang, kita tak tahu betul-betul boleh ke tak boleh ke, salah ke tak salah ke. Kalau kata salah pun kita dah balik mai sini dah, dam tak bayar. Kalau kata tak salah, biar jelas betul-betul. Kata tak salah, senang, hati kita tak jadi serabut. Bagi orang yang sudah belajar, yang sudah tahu benda ni, kalau timbul benda-benda macam ni, dia tak jadi kacau dah dalam diri dia, kerana dia tahu hak dia buat tu boleh ke tak boleh ke, salah ke betul, dia tahu. Maka dia buat haji dalam keadaan dia berilmu ketika mengerjakan haji. Begitu. Baik, menghantarkan bakui atas kepala orang yang ihram, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jikalau menghantar seseorang akan bakui
ataupun apa-apa tanggungan atas kepalanya, maka dua jalan. Dia ada dua pendapat. Yang lebih asahnya harus ia. Maknanya tidak jadi salah. Itu pendapat yang lebih asah, yang dipakai. Tak salah. Dan tiada fidyah atasnya kerana tiada qasatkan tutup. Bukan dia bermaksud, bukan dia berniat nak katuk kepala dia, dah. Cuma dia nak angkat barang tu nak buah atas kepala, senang angkat. Begitu. Maka tidak jadi salah bagi dia dan dia tidak kena dam, tidak kena fidyah. Begitu. Sebagaimana tiada tertegah orang yang berhadas daripada menanggung mushaf di dalam masa benda. Seperti mana tidak salah kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita tidak bawa Quran. Mushaf itu maksudnya Quran. Kita berhadas besar, kalau kita bawa Quran salah. Tapi kita bawa mata benda, kita bawa beg. Dalam beg itu ada Quran misalnya. Kita berhadas besar, kita bawa beg. Kita tidak qasad bawa Quran, kita bawa beg. Cuma dalam beg itu ada Quran. Tidak salah. Itu qaul di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka dengan dialah memutus oleh sahibul muhadzab dan kebanyakan ulama. Dan yang keduanya ada dua qaul pula. Tetapi yang asahnya seperti tadi. Pendapat yang asah mengatakan tidak salah kalau kita pikir bakui atas kepala. Dengan syarat kita tidak niat nak tutup kepala. Kita niat nak bawa barang, bukan nak katuk kepala. Maka tidak jadi salah. Dan yang keduanya mengatakan haram dan wajib fidyah. Ini satu pendapat lagi. Dia kata buh bakui atas kepala pun tak boleh juga. Dia kata. Kalau bubuh juga kena dah. Ini pendapat yang kedua. Maka setengah daripada orang yang menyebutkan dua jalan ini sekaliannya ialah Al-Baghawi. Itu nama ulama fiqh. Dan setengah daripada yang memutuskan haram ialah Abul Fath Salim Ar-Razi di dalam Al-Kifayah. Dan yang mazhabnya ialah harus. Maksudnya tidak salah. Dia putuskan lagi sekali. Jadi kesimpulan dia, kalau kita dalam ihram, kita ambil bakui buah atas kepala dengan tujuan nak bawa barang, bukan dengan tujuan nak tutup kepala, maka mengangkat bakui atas kepala dengan tidak niat untuk tutup itu tidak salah. Masalah. Melumuk kepala dengan tanah, haruskah diperbuat orang yang ihram ataupun tidak? Boleh tak boleh? Tidak ambil tanah, lumuk ke atas kepala. Sedangkan kita dalam ihram. Kata Imam Nawawi di dalam Syarhul Muhadzab. Apabila melumuk seseorang akan kepalanya dengan tanah ataupun dengan inai ataupun dengan ubat sapu ataupun seumpamanya, maka padanya tafsir. Tafsir maksudnya ada perbahasan yang detail, yang halus. Jika nipih sekira-kira tiada menutupkannya, maka tiada kena fidyah. Kalau dia ambil apa sapu ni, sedang sapuan itu nipis ataupun tebal ni pada ukuran fiqh. Dia tengok kulit, color kulit kita nampak ke tak nampak? Kalau dengan kerana sapuan itu menghilangkan color kulit kita, itu tebal. Tapi kalau sapuan itu tak menghilangkan color, warna kulit kita, maka itu nipis. Ini fiqh menilai nipis tebal di situ. Sama macam orang perempuan pakai baju, nak tahu baju dia tu nipis ke tebal, tengok baju dia tu adakah menampakkan bentuk badan ataupun tidak. Walaupun tak nampak color kulit, tapi nampak bayang badan dia, maka itu dia anggap nipis dan dilarang oleh syarak. Begitu. Dan jika tebal menutupkan kepala, maka iaitu dua wajah yang asahnya wajib fidyah. Maka dengan dia memutuskan oleh Al-Bandaniji kerana ia menutup. Tapi kalau sapu tadi ni, sapu tebal sampai hilang, tak nampak kulit, color kulit kita, maka itu dia anggap menutup kepala dan dia wajib dan wajib kena fidyah. Begitu. Masalah dia kata, fidyah itu wajibkah atas orang yang tutup semua kepala di dalam ihram ataupun setengah kepala sahaja? Yang kata nak kena dam kerana tutup kepala ni, adakah mesti tutup satu kepala baru kena dam, ataupun ambil kain tutup sebelah saja sudah memadai untuk kena dam? Dia kata. Adapun kepala dia dalam keadaan ihram, dia lagu mana ke buah terantuk, cari lebih sikit kulit kepala ni luka berdarah, dia ambil plaster tempel. Plaster besar mana sangat, kecil aja tempel. Adakah dia kena dam ataupun dia tak kena dam? Benda ni boleh jadi di muka. Benda ni boleh jadi. Mungkin dia tak terantuk apa, tapi masa duk tawaf pergi belaga dengan kawah ada usung orang sakit no. Darah pergi sikit tau ni. Dengan kerana berdarah tu dia ambil plaster tempel. Tempel tu adakah plaster yang kecil itu dia anggap menutup kepala, sedangkan dia tutup sikit aja? Ini perbahasan dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu',
Telah berkata ashab kita, dan tiada disyaratkan bagi wajib fidyah itu tutup sekalian kepala, sebagaimana tiada disyaratkan pada wajib fidyah itu cukur yang rata. Maknanya apa? Maknanya sikit pun kalau tutup kena dah. Kita dalam ihram tak boleh sengaja cabut rambut bagi luruh dan sebagainya, tak boleh. Cukur lagi-lagi tak boleh. Adakah maksud nak kena fidyah tu kalau cukur habis satu kepala baru kena fidyah, ataupun kita tarik 3-4 helai rambut pun sudah cukup untuk kena fidyah? Kena dah. Dia kata sikit pun kena dah. Tak nanti cukur satu kepala baru kena denda tak. Kita buang sikit je, sikit sideburn kita sikit aja. Sedangkan kita dalam ihram kita kena dah. Demikianlah juga kepala, tak nanti bungkus satu kepala. Buh plaster sikit aja cukup untuk mewajibkan kita kena dah. Begitu. Bahkan wajib fidyah dengan sebab menutup kadar yang dikasadkan menutupnya. Sikit pun kalau kita niat tempek nak tutup, maka wajib dah. Kerana satu maksud. Dia kata kerana tujuan kita apa? Nak tempek, dan tempek itu menyebabkan tutup kepala, maka kena dah. Seperti itu. Kap tu silang tu, potong bang. Seperti mengikat bebanan dan menempel satu tempelan di kepala yang luka dan sebagainya. Macam kita katakan, dia ambil plaster nak tempel kerana ada luka sikit atas kepala. Ambil tempel itu, tempel dengan niat nak tutup luka. Dengan niat nak tutup menyebabkan kena dah. Begitu. Kerana satu maksud, dia kata sama. Kerana itulah mendabit akan dia oleh Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali. Al-Haramain ni nama Imam Fiqh lah. Al-Haramain ini dia punya nama sebenar Abdul Malik bin Juwaini. Imam Al-Haramain ini. Dia ni Abdul Malik, nama dia Abdul Malik bin Juwaini. Dia mula dipanggil Al-Haramain ni, saya dah sebut beberapa kali dah, kerana dia ni ada karamah, ada kemuliaan dia. Pernah sekali didapati dia jadi imam sembahyang Isyak di Masjid Nabawi, dan pada masa yang sama dia menjadi imam sembahyang Isyak di Masjidil Haram. Tarikh yang sama, masa yang sama, dia jadi imam di dua tempat. Bukan hantu raya. Ini dia panggil karamah. Kemuliaan dia, tanda-tanda kemuliaan dia saja Tuhan bagi jadi macam tu, sebagai nak tunjuk kepada orang ramai ini orang yang mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, dia kata dan muwafaqah ashab atas bahawasanya jikalau mengikat seseorang akan benang di kepalanya, nescaya tiada mudarat akan dia dan tiada fidyah. Kalau benang selai aja buat atas kepala, tidak kena fidyah, tidak kena dah. Dan bersamaan pada haram itu barang yang beradat dan barang yang tiada beradat, seperti kepiah yang di dalam lekuknya, dan wajib fidyah dengan sebab menutup putih yang di belakang telinga. Putih yang di belakang telinga ni, belakang telinga kita ni tak ada tumbuh rambut. Tak ada siapa ada rambut belakang ni. Kalau ada, itu keturunan hantu. Putih di belakang telinga, dia kata di belakang cuping telinga kita ni, sebelum nak jumpa rambut tu dia ada kulit. Tu dia panggil putih belakang telinga. Kawasan ni pun tak boleh katuk, kerana dia dianggap kepala. Kot dulu pakai spek kan, pergi Mekah buat spek baru. Misalnya spek tu tangkai keras macam mana ke, dia duk tekan belakang telinga kita ni, tekan sampai jadi bekas di sini. Maka kita pun pergi ambil plaster, bubuh lapis itu. Buh tu buh kena denda. Pasal apa? Kerana kawasan ini dianggap kepala dan dia tidak boleh ditutup walaupun dengan plaster. Begitu. Tutup kena fidyah, dia kata. Telah menyebut akan dia oleh Ar-Ruyani dan lainnya, maka ialah yang zahir. Maka jikalau menutup kepalanya dengan tapak tangan orang lain, maka tiada fidyah. Sopa juga macam tapak tangan kita, sebagaimana hukum menutup dengan tapak tangan dirinya juga. Kita dalam ihram, kita panas sangat, kita ambil tangan kita buh atas kepala. Tangan buh atas kepala tidak kena fidyah, tidak kena dah. Bukan tangan kita, kalau tangan kawan kita pun ambil buh atas kepala kita juga tidak kena dah, tidak salah. Begitu. Masalah menutup lain daripada kepala, apa hukumnya pada orang yang ihram? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu', telah berkata ashab kita, harus bagi laki-laki yang muhrim menutup barang yang lain daripada kepalanya, daripada sekalian badannya, dengan pakaian yang tiada berjahit.
dan barang yang pada maknanya sama ada berjahit tangan atau lainnya, maka jika pakaian itu berjahit dan barang yang pada maknanya, nescaya haram ia. Seperti dalam masalah yang akan datang ini kenyataannya. So dia nak beritahu dekat kita, orang yang di dalam ihram ini tak boleh tutup kepala, tapi badan dia boleh tutup macam mana sekalipun, dia boleh tutup. Syaratnya pakaian itu pakaian tidak berjahit. Contoh, kita kata contoh paling jelas nampak, kita masa nak tawaf, terutamanya tawaf umrah. Tawaf umrah kita dalam keadaan ihram. Tawaf haji, tawaf rukun untuk ibadat haji, kita dah tahallul awal. Kita dah melontar pagi 10 Zulhijjah, kemudian kita dah bercukur. Jadi kita sudah tahallul awal, kita dah boleh dah pakai pakaian berjahit. Jadi tawaf rukun yang kita buat, kita boleh pakai jubah, kita boleh pakai stukin, tak ada masalah dah. Tawaf yang nak jadi susah ni tawaf umrah. Kerana tawaf umrah, tawaf dalam keadaan kita dalam ihram, dalam keadaan kita pakai dua helai kain pinggang dengan kain sebai atas badan. Jadi ada orang bila dia nak tawaf tu, dia ambil kain dia ni, dia bungkus badan dia. Dia tak buka lagu macam mana Tarzan tu, buka sebelah bagi nampak bau sebelah, bungkus tak, dia bungkus semua sekali. Dia ambil kain tu, dia gebang, dia buat bagi jadi kembang macam tu, dia bungkus dua-dua sekali. Dia duduk dalam bungkus tu, dia tawaf. Boleh ke tak boleh buat macam tu? Jawab dia boleh, tidak salah. Boleh dan tidak salah. Tidak kena fidyah. Dia boleh bungkus badan dia dengan kain, dengan syarat pakaian ataupun kain yang dia guna untuk bungkus itu adalah kain yang tidak berjahit. Begitu. Ada orang tanya juga, sampai di sana tu bila dia tengok, dia kata pasal apa dia duk tawaf bungkus badan lagu tu, boleh ke? Boleh, tidak salah. Bahkan lebih menenangkan hati kita. Lebih menenangkan hati kita daripada kita tutup sebelah bau duk nampak sekali orang tu berotoh, orang ni berotoh, kita jadi raplah. Kita jadi orang perempuan dia, orang jantan nak buat tu, dia jadi raplah. Kita duk tawaf tu hati ni jadi tak senang. Kita duk rasa wah-wah, siapa langgang kita tadi ni? Berdebuk kita kena beralih-alih tengok perempuan, Allah kena aku apa. Jadi ganggu kita. Dalam keadaan zahmah, dalam keadaan orang ramai macam tu, bungkus habis semua sekali, kita rasa okey, jalan. Tidak peduli orang kiri kanan kita. Maka tindakan membungkus badan dengan kain ihram itu tidak salah, selagi mana kain itu adalah kain yang tidak berjahit. Begitu. Masalah. Pakaian yang haram dipakai oleh orang yang ihram itu apa dia? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, di dalam syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita, haram atas laki-laki yang ihram itu memakai baju kurungan dan celana dan baju kurungan panjang dan muza dan sebagainya. Itu tak boleh pakai. Orang laki-laki masa ihram tidak boleh pakai pakaian ni. Yang pertama baju kurung, baju pesak kita duk pakai ni lah, baju Melayu ni baju kurung, ataupun celana pakai seluar. Dalam keadaan kita berihram, apa jenis seluar pun tidak boleh pakai. Dan baju kurungan panjang, jubah lah. Baju kurung panjang, jubah lah, qamis. Arab sebut qamis. Dan juga muza. Muza ni kasut. Kan? Kasut maksudnya tutup habis lah, buku lali apa semua tutup, itu dia panggil kasut. Kita ni kasut semua. Selipar Jepun pun kasut. Kan? Kita jenis lagu tu, jenis senang kira gitu. Kasut pun hilang. Macam mana puak-puak ni boleh curi kasut orang ni, main mengaji pun curi kasut ni. Itu dia awak main pakai kasut kan? Dia kata kasut tak pakai, selalu duduk pergi masjid pakai kasut tu. Kasut selipar, bukan kasut. Tapi kita pukul kasut semua. Arab ni bila kata kasut, makna kata dia bertali dan dia tutup sampai buku lali. Kasut tu, hak tu dia panggil kasut. Kalau na'al ni selipar, sandal, capal apa semua jenis nampak buku lali ni dia panggil na'al. Nun'ain lah, na'al. Jadi kita orang lelaki dalam keadaan ihram tidak boleh pakai muza. Muza ni kasut nah, kasut yang tutup buku lali ni tidak boleh pakai. Maka jika memakai ia akan satu daripada yang demikian itu dengan kehendak sendiri lagi disengajakan, nescaya berdosa ia dan lazim akan dia bersegera menanggalkannya dan lazim akan dia fidyah. Saja pakai. Bukan tak ada selipar, tak ada na'al ni, tak ada selipar apa semua, memang orang lain semua tak pakai tu ada, tapi dia saja nak pakai kasut raya dia. Dia saja nak pakai kasut.
Maka sengaja nak pakai itu, satu berdosa, yang kedua dia kena segera tanggal benda tu, dan yang ketiga dam kena juga. Berbeza halnya kalau terlupa sungguh, maka dia segera tanggalkan dan tidak kena dam, terlupa sungguh. Kata dia dalam ihram. Banyak tuan-tuan, terutamanya terlampau tua, lanjut umur kan, dia banyak duk jadi dekat golongan yang macam ni lah. Dia pergi Mekah, jadi penerbangan daripada Malaysia nak sampai Jeddah tu pun dah lama. Dia pula umur dah high time, orang kata. Dia sampai sana dia dah letih. Lepas tu stranded pula dekat airport Jeddah tu, duk kena kurung dalam tu punya lama. Lepas tu baru nak keluar, nak check immigration, custom lah apalah semua, dia dah letih dah. Bila sampai di Mekah, masuk dalam hotel, masuk dia buat lagu rumah dia, masuk salingkan pelekat tu ya. Sedangkan dia tidak tahallul daripada umrah lagi. Dia patut sampai tu, kalau dia buat haji tamattu', sampai tu masuk di dalam bilik, letak beg tu, turun pi tawaf dulu 7 round, 7 kali, 7 pusingan, 7 keliling. Dah habis tawaf, sa'i, lepas sa'i potong rambut sikit. Maka dia tahallul daripada umrah. Balik ke bilik nak salin kain pelekat apa pun tidak jadi salah dah, kerana dia sudah keluar daripada ihram umrah. Dia nak buat haji tamattu' ataupun dia nak buat haji ifrad. Dia sampai dia daripada perjalanan jauh tadi, sangkut di airport apa begitu ni, sampai di bilik hotel tu, sampai letak tu, dia buka beg tu, tarik kain pelekat lo. Ni dia duk pakai kain 2 helai takjik ni, dia lemah. Dia sampai tu, terus ambil kain pelekat, sambut dia punya gulung. Tahu hak sebilik ni, tengok apa yang dia kata. Dia kata Pak Haji, walaupun belum haji lagi. Pasal mai dia nak buat haji, dia panggil Pak Haji tu. Pak Haji, dia kata, tak boleh pakai lagi kain ni, tak boleh pakai. Dia kata, aku nak pakai lah. Dah tak boleh pakai, bukan masalah nak pakai. Tak boleh pakai lagi, kita ni tu dalam ihram. Dia kata, tak apa, sekejap lagi nak turun, kita salin balik. Dia tak faham rupanya. Yang dia duk main kursus haji ni, rupanya dia tak faham. Jadi, tuan-tuan, benda ni jadi, ya Allah. Jadi, tadi duk main dengan kawan, baru balik haji juga tadi, main dengan saya tadi. Dia kata, ya Allah, Ustaz, ada seorang pula sahabat ni. Tiap hari buat umrah, punya rajin buat umrah ni. Dia buat haji tamattu'. Kira hari-hari buat umrah, sehari sampai 2-3 kali punya duk buat umrah. Rajin lah. Satu hari baru kawan tanya dia, apa nama, duk potong rambut pun ni pasal nak tahallul daripada umrah ni. Lepas kita tawaf, lepas kita sa'i, kita kena buang sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dia baru tanya, dia kata umrah pun kena tahallul lah. La haula wala quwwata illa billah. Yang hang buat sehari 3 kali tu hang buat lagu mana? Dia kata umrah pun kena tahallul. Kata tahallul ni bukan haji esok ni baru nak tahallul ke? Nak kata bahalul kat mana Sabah. Okay, tapi ada orang yang dia kesian dah. Balik orang panggil haji jugalah. Kan, tapi tak maulah kita kata belajar dulu. Supaya kita pergi, kita buat bagi elok, kita balik hati kita tenang. Tak mau saat ni balik mai jadi bila duk dengar orang duk habaq lagu tu salah, lagu ni salah, duk teringat dia buat benda orang duk sebut kata salah. Dia ni tak seronok. Nak pergi pula 8,000 lebih pula. Dalam 1-2 hari inilah, ke depan naik lagi. Nak dapat banyak tu punya duit nak pergi pun bukan senang. Lepas tu susahlah, dia nak jadi susah lah semua benda ni. Jadi kita nasihatkan supaya benda ni biar jelas sebelum kita menunaikan sesuatu ibadat yang kita nak buat. Baik, dia kata jadi orang yang sengaja ni, apa yang dia perlu buat ialah yang pertama sekali segera tanggalkan benda tu, dan dia tetap kena sedia, kena dah. Sama ada panjang masanya ataupun pendek masanya, maka tiada suatu khilaf katanya. Tak kira dia pakai tu, lepas tu dia buka cepat-cepat ke ataupun lambat, lepas tu baru, tak kira. Yang pentingnya dam kena juga. Ini bagi kes apa? Sengaja nak buat melawak main. Kan awak melawak, aku tahu kata pakai kasut ni tak boleh, dalam ihram ni tak boleh pakai kasut, tapi saja aku nak pakai. Saya kata ada dia pergi buat main macam tu, saja aku nak pakai. Orang yang macam ni dia kena cepat-cepat buka. Kalau dia buat cepat ke, walau dia buat lambat ke, dam kena juga.
Cuma kalau dia buat cepat, itu lebih baik bagi dia. Pasal apa? Pasal dia tidak lama duduk dalam keadaan dosa. Begitu. Kata Ibnul Munzir, telah ijma' ulama' atas menegahkan orang yang ihram itu daripada memakai baju kurung dan serban dan kepiah dan celana dan barnas. Barnas itu topi. Dan juga muzah. Dan jikalau dipakainya qubak, nescaya lazim akan dia oleh fidyah. Qubak ni, lagu tuan-tuan duk tengok imam Masjidil Haram. Syekh-syekh minyak Saudi duk pakai tu. Dia pakai jubah, khamis macam kita ni. Dia pakai jubah. Lepas tu dia ada selai lagi, dia bubuh atas belakang tu. Qubak ataupun disebut mislah. Mislah apa orang sebut dia? Mim, sin, lam, alif, ta marbutah tu. Mislah. Dia ada kain macam gebak, macam sayap Zoro tu. Dia nanti ambil, dia nanti bubuh atas belakang dia. Dan qubak ini dia ada dua. Satu hak jenis boleh jerului tangan masuk kiri kanan, dan ada satu dia tak ada tangan masuk. Dia ambil buh atas belakang aja. Dia bubuh atas belakang aja sembahyang. Kalau hitam ada kalau macam-macam dia dah buat. Jual banyak di Saudi benda ni. Kan? Yang tu dia panggil qubak. Maka qubak itu pun tidak boleh pakai. Pakai kena fidyah. Kerana dia dianggap pakai pakaian yang berjahit. Sama ada keluar dua tangannya daripada dua tangan bajunya ataupun tidak. Dan bersamaan pada yang demikian itu sekalian qubak. Tak kira hak jenis ada tangan masuk ke, hak tak ada tangan masuk ke, kira ambil buh atas belakang saja, sedangkan kita dalam ihram, maka kita kena fidyah. Begitu. Masalah. Memakai macam mana yang diharamkan ke atas orang ihram. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muhazzah, telah berkata ashab kita, bermula memakai yang diharamkan, lagi yang mewajibkan fidyah itu ditanggungkan atas yang beradat pada tiap-tiap yang dipakai. Maksudnya, pada adatnya, bila buh yang tu orang kata pakai. Kan? Macam qubak tadi ni. Ada ubuh atas belakang. Tak patut sangat pakai, bukan pakai, kita tak bubuh pun tangan masuk dalam lubang tangan tu, kita tak bubuh, kita cuma ambil sangkut atas belakang aja. Tapi oleh kerana qubak tu memang pakai dia macam tu, memang ambil sangkut atas belakang, maka kita ambil sangkut, dia anggap pakai. Maka pakai ni kira kena dam. Benda yang dianggap pakai, maka kena dam. Maka jikalau berselimut dengan baju kurung ataupun dengan qubak ataupun berselendang dengan keduanya atau berkain di pinggang dengan celana, maka tiada fidyah atasnya kerana pakaian yang tiada dinamakan memakainya pada adat. Tapi kalau kita tak pakai benda tu juga, tapi kita tak pakai, kita buat selimut tidur, tak apa berat. Faham tak? Dia ada sikit confuse ni, baik-baik sikit. Qubak tadi ni, contoh tu, benda tu, hak orang tu imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, bila nak keluar main semayang, dia pakai benda tu. Dia ambil seruk buah atas belakang dia, kalau hitam misalnya. Kalau dia ambil seruk buah atas belakang, itu dia anggap pakai. Tapi kalau benda tu juga, tapi dia tak ambil pakai macam tu, cuma dia buat selimut, nak tidur dia pakai benda tu buat selimut badan dia, itu tidak kena dah. Kerana itu bukan pakai, itu selimut. Tapi kalau ambil pakai atas belakang, itu dipanggil pakai. Pakai kena dah. Tak faham, kita tahu nak terang lah. Dia lagu tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan begitu juga jikalau berselimut seseorang dengan baju kurung ataupun dengan baju kepak keluang, dia kata, ataupun dengan kain pinggang dan seumpamanya, dan digulungkannya ke badannya selapis atau dua lapis ataupun lebih banyak lagi daripada itu, maka tiada fidyah atasnya. Tapi kalau dia ambil benda-benda ni semua buat selimut, bukan buat pakai, buat selimut daripada sejuk dan sebagainya, maka itu tidak jadi salah. Walaupun kain, baju kurung, misalnya baju Melayu kita nak tidur, kita ambil hampang atas kaki kita, maka itu bukan pakai, itu selimut. Selimut itu tidak kena dah. Begitu. Sama ada diperbuatnya yang demikian itu di dalam tidur ataupun di dalam jaga. Saja-saja duduk dalam bilik hotel, orang duduk buka aircon sejuk dan sebagainya, kita jenis tak tahan sejuk. Kita adalah ihram, kita berhaji ifrat misalnya, kita adalah ihram. So kita ambil, tengok apa ada tepi kita ambil kain pelekat misalnya, kita hampang tutup kaki kita, itu tidak dianggap memakai, itu selimut, itu tidak salah dan tidak kena dah. Ambil saruk gulung pakai, yang tu jadi pakai kena dah. Begitu. Masalah, cincin itu haruskah dipakai oleh orang yang di dalam ihram?
Yang ni pun nak kena tahu, bunyi macam-macam cerita. Ada orang main ni, awak pakai cincin ni tak boleh ni kena dam ni. Ada ayat orang main kata begitu. Kita pakai tali pinggang Mekah, tali pinggang lebang tu. Macam tali pinggang orang wrestling tu. Kita pakai yang tu. Ada kaum main, awak ni tali pinggang ni pun tak boleh ni. Pasal apa? Nak buat tali pinggang ni depa jahit. Kita pakai tali pinggang ni kira pakai yang berjahit. Nampak tak tuan-tuan? Tanggapan dalam kepala ni dia jadi macam tu. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Jadi dia buat tanggapan sendiri. Kita baca ni, kita nak mengaji. Kita nak tahu betul-betul boleh ke tak boleh. Yang tu. Cincin itu haruskah dipakai oleh orang yang di dalam ihram? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muhazzab, telah berkata ashab kita. Ashab kita tu maksudnya mazhab Syafi'i lah. Bila tuan-tuan dengar ashab kita, maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Dan telah berkata ashab kita, harus bagi seseorang gantungkan mushaf di atas tubuhnya dan gantungkan selendang pedang dan mengikat pundi-pundi duit ke pinggangnya dan juga memakai cincin. Maksudnya tidak salah. Ataupun bagi jemaah haji Malaysia, dia bawa beg nak tabung haji bagi tu. Beg kecil, 4 sagi kecil tu. Dalam beg tu kita buat duit ke, kita bubuh apa-apa yang kita rasa perlu bubuh dalam tu. Kemudian kita galas di badan kita. Adakah itu dia anggap memakai pakaian yang berjahit sehingga akan menyebabkan kita kena dam? Jawab dia tidak. Itu tidak salah dan tidak kena dam. Maknanya boleh bawa. Beg galas dan sebagainya ni boleh bawa. Dan tiada khilaf pada harus itu semua. Tak ada khilaf. Tak ada siapa yang kata kena dam. Tak ada. Semua kata boleh. Pakai cincin boleh. Ataupun kita pakai tali gantung. Kita nak gantung Quran. Kita nak gantung Quran senang. Bila kita nak baca nak apa Quran kita sendiri. So kita bercadang untuk khatam sekali Quran selama berada di Mekah misalnya. So kita bawa Quran kita sendiri. Kita baca sampai tang mana kita tanda. Kita baca sampai tang mana kita tanda. Berbanding dengan orang yang dia ambil Quran yang ada di Masjidil Haram, buka baca dan sebagainya, dia tak ingat tadi dia baca sampai tang mana, nak sambung tang mana. Jadi dia bawa Quran sendiri. Dan Quran tu dia nak bawa macam mana? Dia bubuh tali satu gantung, nak bawa mushaf gantung di badan dia. Adakah itu salah? Itu tidak salah. Sama macam orang gantung beg kecil atau tabung haji. Semua ni tidak salah, saya kata. Itu keputusan dalam mazhab Syafi'i. Dan dengan dia berkata ulama sekaliannya, melainkan Ibnu Umar pada yang asah 2 riwayat daripadanya, maka memakruh ia akan keduanya. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata makruh. Dia kata makruh. Seperti mana imam sembahyang lah jadi trend. Bila sembahyang, dia buka Quran besar di depan dia. Kan? Sama ada imam tu imam hafiz ataupun imam tidak hafiz. Kan? Jadi imam hafiz ni walaupun dia hafal, tapi dengan banyak ni macam duk kata, tuan-tuan, kadang-kadang dia lupa habis. Jadi bila ada Quran duduk di depan, satu panduan lah. Bila dia tengok, dia boleh ingat balik. Imam tak hafiz ni, dia buka Quran tu memang bila dia semayang, dia duduk tengok Quran tu, dia duduk baca. Hari ni pun banyaklah dibahaskan. Ada setengah pihak dia ambil kepada sunat. Dia kata sunat pasal apa? Pasal orang yang hafaz Quran pun bila nak baca Quran, sunat melihat mushaf. Melihat mushaf itu sunat. Dia kata, maka kita kalau jadi imam semayang, kita tengok itu, kita dapat pahala sunat. Ada pihak kata macam tu. Ada setengah pula dia kata, bukan setakat tidak sunat, bahkan makruh. Dia kata, semayang buka Quran besar di depan itu makruh. Dia kata, pasal apa makruh? Pasal dia mengganggu khusyuk semayang. Dia menghilangkan satu daripada sifat sembahyang. Dia kata, pasal apa? Pasal kita jadi masyghul dengan duk baca tu. Kita jadi masyghul dengan duk baca tu, dia lari tumpuan semayang. Dia kata, ada pihak pula kata macam tu. Ini perbahasan di kalangan ulama-ulama. Begitu. Jadi pokok pangkalnya melihat mushaf ketika baca itu tidak salah. Cuma dia nak jadi sunat ke tak, itu tak tahu. Begitu ceritanya. Baik, masalah dia kata. Saya tahu nak tadi. Masalah pakaian berjahit dan pada maknanya itu bagaimana rupanya, apa yang dimaksudkan dengan pakaian berjahit dan yang seumpama dengannya. Tu, yang dia kata pada maknanya tu maksudnya seumpama. Pakaian yang berjahit dan seumpama dengan pakaian yang berjahit ni apa dia? Kata Imam Nawawi di dalam Majmu' telah berkata ashab kita, dan tiada terhenti haram dan fidyah itu atas yang berjahit sahaja, bahkan sama berjahit dan barang yang pada maknanya. Dia kata, apa maksud dia?
Dan bermula dhabit yang diharamkan tiap-tiap yang dipakai. Tiap-tiap yang dipakai, yang diperbuatkan dia atas kadar tubuh ataupun kadar satu anggota daripada tubuh, sekira-kira melengkungi dengan dia dengan jahit ataupun lainnya, maka masuk padanya baju zirah, sarung tangan, sarung kaki, dan yang berdempek dan melekat setengah akan setengahnya. Dia kata, sama ada yang diperbuat daripada kapas atau kulit atau katan atau lain daripada yang demikian itu, maka semua ini tiada khilaf pada ini semua. Itu semua tak boleh, dia kata. Dalam keadaan kita berihram, dalam keadaan kita duduk dalam ihram, bukan pakaian berjahit, bukan kain pelekat saja tak boleh pakai, bukan baju kurung saja tak boleh pakai, stukin pun tak boleh pakai, sarung tangan pun tak boleh pakai, dia kata. Pasal apa? Pasal benda ni juga dianggap umpama barang yang berjahit. Macam tu. Umpama barang yang berjahit, maka dia juga tak boleh pakai. Walaupun dia lekat sikit aja di kaki aja kita pakai sarung kaki, juga tidak boleh kalau sekiranya kita di dalam ihram. Begitu. Ini bagi orang lelaki-lelaki lah. Ini bagi orang lelaki-lelaki. Dan sama ada benda tu terdiri daripada, dibuat daripada kapas ataupun kulit ataupun katan, sama aja. So benda tu benda yang dilarang daripada kita pakai. Tajuk baru dia kata bab majaa fi lubsis sarawil wal khuffaini lil muhrim idza lam yajid al izar wan na'lain. Ini bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan pakai seluar ataupun pakai dua muzah, kasutlah, bagi orang yang ihram apabila tiada didapatnya kain cokeng dan juga dua na'an. Ini pula kes dia ni tak ada, dia tak boleh nak dapat kain dua lay hak tak berjahit ni, tak boleh dapat. Maka bagi kes yang macam ni, boleh tak boleh dia pakai seluar? Dia cari kain tak ada, boleh tak boleh dia nak gantikan kain yang dia nak pakai untuk dalam ihram ni, kain yang dia cari ni tak ada, dia nak ganti dengan pakai seluar, boleh ke tak boleh? Ataupun dia nak cari selipar ni tak ada, yang ada kasut saja, boleh tak boleh dia nak pakai kasut tu? Itu ceritanya. Ini payahlah berlaku zaman dah ni kan. Kain ihram ni berkenyah ada, bukan tak ada berkenyah. Dan sehingga kan kalau kita nak pergi Mekah tak payah bawa, tak apa, kita bawa selai aja untuk kita nak pakai masa nak lintas miqat, bawa selai tu aja. Bagi penerbangan yang nak pergi Madinah dulu, tak usah bawa langsung, pergi Madinah esok baru beli. Harga di sana kadang-kadang murah pada sini pula dah. Kalau ada jual di sini marah saya lah, apa usah ni tu kempen tak pergi beli ni. Tetapi nak abang kata benda tu di sana berkenyah dah dah. Bawa buat galas beg bagi berat bawa je. Di sana ada banyak. Begitu. Bukan? Jadi kalau sekiranya tak ada, misalnya kata tak ada, sampai di sini pun cari tak ada, sampai di sana pun cari tak ada, boleh tak boleh? Dalam keadaan yang terdesak tu kita pakai seluar misalnya, ataupun pakai kasut yang dilarang ini. Dia kata telah lalu hadis dalam masalah itu di sana, hadis yang menunjukkan tiada harus memakai seluar dan tiada harus memakai dua kasut bagi orang yang ihram. Dan pada hadis ini pula menunjukkan ada harus memakai seluar dan memakai dua kasut itu. Dia kata ada pula hadis kata boleh pakai pula. Macam mana ada satu kawan tanya saya, dia kata ustaz ni saya tak fahamlah kuliah ustaz hari itu ni. Dia kata betul-betul Nabi ini buat haji apa? Haji ifrad kah, haji tamattu' kah, haji qiran kah? Dengar kuliah ustaz hari itu ni, Ustaz kata buat haji ifrad, Ustaz kata Nabi buat haji tamattu', Ustaz kata Nabi buat haji qiran. Dia kata betul-betul haji apa? Dia kata kan, betul tak kita baca hari itu ni, dia bunyi macam tu. Dia bunyi macam tu. Pasal apa? Ini atas tanggapan daripada sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat melihat haji Nabi itu, dia kategorikan haji Nabi itu sebagai ifrad. Ada sahabat yang tengok Nabi buat haji sekali aja. Tapi yang sekali itu sahabat ada kata ifrad, ada kata tamattu', ada kata qiran. Maka hadis pun dia main tiga-tiga. Ada kata hadis kata Nabi buat haji ifrad, ada kata buat haji tamattu', ada kata buat haji qiran. Cumanya yang disepakati oleh jumhur ulama, Nabi buat apa? Ifrad. Macam tu. Karena jadi ada dia kata confuse Setahu saya Nabi buat haji sekali aja. Sekali macam mana boleh jadi tiga jenis? Dia tak faham. Kan? Air ceritanya. Kan?
Baik, apabila tiada dapat lain daripadanya, maka harus bagi mereka untuk memakai seluar dan memakai kasut. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mahrimu idza lam yajid al-izar falyalbas as-sarawil wa idza lam yajid an-na'lain falyalbas al-khuffain. Maksudnya diriwayatkan daripada saudara sepupu Nabi SAW yang masyhur alim dan masyhur dengan nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ni hak kita cerita kata dapat baki yang susu Nabi dalam mukadimah tadi ni. Dia ni sepupu Nabi. Tapi dia umur muda jauh daripada Nabi lah. Muda jauh. Dia ni junior banyak daripada Nabi. Cuba tengok tuan-tuan, bila sebut nama dia, apa dia tulis di sini? Saudara sepupu bagi Nabi yang masyhur alim. Memang dia alim. Abdullah bin Abbas ni memang alim dan masyhur dengan nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya telah aku dengar Nabi SAW bersabda ia. Bermula orang yang ihram dengan haji atau umrah itu, apabila tiada didapatnya kain pinggang, maka hendaklah ia pakai akan seluar. Dia kata, tak ada nak cari kain, nak pakai kain yang tidak berjahit ni, tak ada, maka dia dibenarkan pakai seluar. Dan apabila tiada didapatnya dua kasut, maka hendaklah pakai dua muzah. Dia kata kalau sekiranya tak ada kasut, kalau sekiranya tak ada selipar, maka hendaklah pakai kasut. Dia kata begitu kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar dan Jabir, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan beramal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmi, dan kata mereka itu apabila tiada didapati oleh orang yang ihram itu akan kain pinggang, nescaya memakai ia akan celana. Okey, kalau sekiranya tak ada sungguh, maka dia boleh pakai seluar walaupun dia di dalam ihram. Dan apabila tiada didapati dua na'al, tak ada dua selipar ni, tak ada, nescaya pakailah dua kasut. Maka ialah qaul Imam Ahmad. Dan kata setengah mereka itu, kita berpegang atas hadis Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Apabila tiada didapati dua na'al, tak ada dua selipar, maka pakailah dua kasut. Dengan syarat potong sebelah bawah daripada dua tempat buku lali itu. Maka ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i. Dan dengan dia berkata Imam Malik. Kalau tak ada selipar yang nampak buku lali, tak ada. Kita cuma ada kasut aja. Sedangkan kasut ni dia tutup buku lali. Boleh pakai kasut. Tapi sebelum pakai, dia kata potong dulu. Potong bahagian yang menutup buku lali itu, potong. Biar dia tutup belah depan sahaja. Ujung pun potong, buku lali pun potong. Biar bagi jadi macam mana sandal, macam mana selipar tu. Buat begitu dulu, baru pakai. Dia kata, jangan terus pakai kasut begitu saja. Ini fatwa Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Baik. Bawah tu dia ulang yang tu lah. Maka pada hadis Ibnu Abbas ni cerita pasal kasut potong tu lah. Kemudian masalah memakai capal dalam ihram apa hukumnya pun dia nanti ulang yang tadi juga. Terus masalah yang berikut ni, memakai pakaian yang ditegah dalam ihram kerana uzur, apa hukumnya? Ni dia ada kes. Dia uzur, maka dia terpaksa buat benda yang dilarang. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu'. Apabila ada bagi seorang laki-laki yang ihram itu uzur, yang berhajat kepada memakai pakaian yang tertegah di dalamnya, maka padanya tiga masalah. Ini orang yang ada masalah. Yang pertama, berhajat kepada menutup kepala ataupun memakai pakaian yang berjahit. Dia ada masalah, dia kena juga tutup kepala. Contohnya dia ni jenis orang tak boleh kena panas. Dia ni puteri lilin misalnya, puteri pula, putera lilin, tak boleh kena panas. Dia pun memang tak kena panas. Kalau kena panas ni minta 5 minit je, hitam terus. Misalan kata dia jenis macam tu. Jadi dia nak kena ada juga benda katuk kepala ni. Ni satu. Yang kedua, seperti tidak didapati kain selendang ataupun kain pinggang. Ni kes hak kita bincang tadi ni, tak ada kain. Cari rata dah, tak ada kain hak jenis tak berjahit ni, tak ada. Yang ketiganya, ketiadaan dapat dua na'al. Tak ada kasut selipar ni, tak ada. Dia kata. Maka tiap-tiap satu daripada yang tiga itu dinyatakan secara detail dalam masalah yang akan datang. Masalah yang pertama, tutup kepala ataupun memakai yang berjahit oleh yang ihram kerana uzur, apa hukumnya? Ini dia nak bincang sesuatu.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila berhajat dia kepada tutup kepala, ataupun berhajat ia kepada memakai barang yang berjahit kerana uzur, seperti panas, ataupun terlampau sejuk, ataupun dia berubat dan sebagainya, dia ni ada masalah, dia nak kena pakai juga tutup kepala, ataupun nak kena pakai juga jenis seluar dan sebagainya, misalnya dia ada masalah. Kalau dia tak pakai ni, nak jadi karut, tak boleh nak buat ibadat misalnya, sampai peringkat tu. Ataupun berhajat perempuan itu kepada tutup muka, ataupun dia orang perempuan tempat ihram dia muka, dia orang perempuan walaupun di sini dia duk pakai purda, bila dia pi di Mekah dalam ihram dia tak boleh pakai purda. Katalah dia ni jenis orang perempuan yang tak boleh, muka dia nak kena tutup, dia ada masalah, dia mesti kena tutup muka, nescaya harus menutupnya dan wajib fidyah. Boleh. Orang laki-laki tak boleh, dia mesti nak kena tutup kat kepala. Kalau tak tutup kena panas ni, sampai nak jadi pengsan, sampai nak pitang dan sebagainya, sampai peringkat tu, maka diizinkan, dibenarkan bagi dia tutup kepala, tapi kena fidyah. Tapi dia boleh tutup kepala lah sepanjang ihram tu, tetapi kena bayar fidyah. Fidyah bayar sekali. Ataupun orang perempuan yang jenis dia nak kena tutup muka, dia tak boleh tak tutup. Kalau tak tutup, dia jadi kulit dia ni tak boleh, dia salah dengan pancaran ultraviolet, apa dia panggil? Okey dia UV dia panggil lah ni. Dia ni kulit dia ni sensitif sangat. Bila kena pancaran ultraviolet ni, bila kena dia lagu nak jadi lagu cucuk kembung ke apa misalnya, dia ada penyakit macam tu. Jadi dia nak kena tutup juga kerana uzur bagi dia. Kalau tak tutup, dia boleh tutup tapi kena fidyah. Begitu. Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyah. Ini ayat Quran. Artinya, maka barang siapa ada ia daripada sekalian kamu itu sakit, atau ada padanya sakit pada kepalanya, maka ia itu bayar fidyah atasnya. Itu. Jadi makna kata dibenarkan. Dia langgar benda yang dilarang tadi, tetapi dia kena dam. Begitu. Masalah memakai baju kurungan dan sirwal tu seluar lah, oleh yang ihram kerana uzur, apa hukumnya? Ini hak kedua tadi ni, dia nak kena pakai seluar juga, ataupun nak kena pakai baju juga. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Majmu', apabila tiada didapat oleh seseorang itu akan kain selendang, ni kain hak atas ni, tak ada, nescaya tiada harus memakai baju kurung, tak boleh juga. Tak boleh nak ganti kain tu nak pakai baju kurung, tak boleh. Bahkan boleh membuat selendang akan dia. Bahkan boleh membuat selendang akan dia. Baju kurung tak boleh pakai juga, tapi dia ambil baju kurung tu buat selendang kata. Pakai tak boleh, tapi ambil buat bungkus, buat selendang, itu boleh. Dia kata. Boleh faham tak? Tak faham, nak gostan balik, nak terang balik. Okey. Bagi orang yang nak cari kain ni, kita ihram pakai dua helai kain. Satu helai kain untuk di pinggang, satu helai kain buah atas bau. Dia ni masalah ni ada selai aja, buah pinggang aja. Hak nak buah di bau ni tak ada. Kain cari merata dah tak ada. Misalnya. Maka boleh tak boleh, hak bawah dia pakai kain ihram hak tak berjahit, atas pakai baju Melayu biasa. Boleh tak boleh? Tak boleh, dia kata. Jadi sebagai ganti kepada kain atas hak tak ada ni, dia ambil baju Melayu tadi bungkus aja. Tak usah pakai. Kalau pakai kena dam. Dia ambil buat bungkus atas bau aja. Bungkus atas bau itu tidak dipanggil pakai, maka itu dibenarkan. Tak boleh nak gostan ni sekali. Gostan tak habis kitab ni. Kan dia macam tu. Baik. Jadi itu bagi orang yang tidak boleh nak mendapatkan kain nak buat selendang atas badan dia dibenarkan setakat tu, dia kata. Dan jikalau tiada kain cokeng dan didapatnya celana, ni pula dia tak ada kain nak pakai di pinggang pula, tak ada. Kan? Maknanya tak ada dua-dua helai lah. Kalau hak atas tak, bawah tak ada, hak atas tu lah buat pakai hak bawah kan. Betapa ustaz ni hak tu pun bercelau. Ni cerita kata tak ada bawah ni, maksudnya tak ada atas dengan bawah sekali, tak ada. Jadi boleh tak boleh dia ni nak pakai seluar sebagai ganti kepada tak ada kain dua helai ni. Boleh tak boleh nak pakai seluar ganti? Dia kata maka boleh tilik jika tiada boleh dibuatkan daripadanya akan kain pinggang kerana kecilnya, atau kerana ketiadaan alat penjahit, atau kerana takut tinggal daripada kafilah. Kafilah ni rombongan dah nak pergi dah, dia duk cari kain tak jumpa lagi, duk kalut macam tu. Kan betul bang, bukan nak tunggu kita cari kain.
Kau ni ya ni dia buat contoh ni zaman tu lah. Orang nak pergi buat haji, nak pergi dengan unta apa kan, depa pergi rombongan, depa ada kabilah depa nak pergi ni. Dengan dia ni duk cari kain tak jumpa orang dah nak pergi dah, tak orang nak tunggu dia tak tahu bila dia nanti nak jumpa. Orang dah abang sebulan dah kata nak pergi, dia tak siap barang lagi sampai orang nak pergi sangat dah pagi ni baru duk pergi cari kedai tak buka lah apa, larat orang nak tunggu dia. Jadi kabilah dia nak bertolak dah, dia masalah kain tak selesai lagi. Dia dalam keadaan yang macam tu. Kita ni tak boleh lah nak buat contoh macam tu. Kan? Boleh lah buat contoh macam tu. Orang yang dapat panggilan mengejut ni. Kan? Ada satu kawan. Dia hari Jumaat dapat tahu kata dapat pergi haji. Kan? Sebelum tu daripada abang kata confirm tak dapat. Jadi dia buat cara tak dapat lah. Pergi semayang jemaat apa semua sah lera selesai. Masa dia pergi semayang jemaat tu, masa tu ada satu call mai dari rumah, abang kata okey dia dapat pergi. Dia ada dalam masjid tu. Habis semayang jemaat, buat lagu tak pergi Mekah lah dia pun. Balik pun bagi lambat apa semua, sampai di rumah bini duduk lompat lah. Bini kata ni, depa telefon mai kata dapat pergi. Siapa telefon dia kata? Dia kata ni apa depa? Dia telefon abang kata. Dia kata dia duduk melawak lagi tu. Tak sedia apa? Dia pun tekan nombor lah. Telefon, tanya. Memang betul ya? Dia kata tu bila? Malam ni terbang. Malam ni terbang, kata. Malam ni nampak nak terbang yang dia sekali. Dia kata ni nampak karut ni apa pun tak ada ni. Nah, ada juga kes-kes yang macam ni kan. Jadi tak apalah dia buat kelang kabut dengan malam nak terbang. Dia tahu lepas sembilan jemaat baru tahu kan. Dia dalam keadaan kalut macam tu, dia pun telefon kawan hak biasa pergi dah, pakai kain ihram pun tu dululah. Ada juga lah kain ihram tu boleh pergi lah. Mana itu tak boleh juga. Contoh kita lah ni, dan lagi dapat kain ihram kan. Ni dia nak abang kata ni sampai orang nak bertolak dah, tak boleh dapat kain lagi ni. Boleh tak boleh dia nak pakai seluang sebagai ganti kepada kain yang tak ada ni. Dia kata atau kerana takut tertinggal daripada rombongan dan seumpama yang demikian itu, maka harus baginya memakainya. Dan tiada fidyah kerana hadis Ibnu Umar dan masalah tadi. Dalam kes yang macam ni memang tak dan sungguh-sungguh. Dia pakai seluang dulu walaupun dia tak lagi nak niat ihram dan sebagainya, boleh bagi dia dan tidak kena fidyah begitu. Dan jika sekiranya boleh dibuat daripadanya akan kain pinggang dengan tiada mudarat, maka adakah harus ia memakai seluang ataupun atau memakai seluang atas halnya, maka padanya ada dua jalan. Bermula yang mazhabnya harus ia. Dan dengan dia memutus oleh sahibul muhazzab dan sekalian ahli Iraq dan al-mutawalli dan sekalian ulama Khurasan. Dan yang keduanya ni saya baca lah hujung ni, kalau baca lagi saya kira ditelahu balik. Jadi cerita dia apa? Cerita dia kita dibenarkan setakat apa? Nak buat selimut baju saja. Kain kita pakai kain biasa. Hak atas ni katalah kita ada masalah apa lagu manakah, kita dibenarkan ambil baju Melayu ke, baju kurungan apa dia kata, tapi dengan syarat jangan pakai buat selimut atas bawah, maka itu tidak salah dia kata macam tu. Bawah tu masalah memakai capal dan seumpama dengannya oleh orang yang di dalam ihram apa hukumnya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, apabila tiada didapati oleh seorang yang ihram itu akan dua selipar, nescaya harus ia memakai capal dan memakai kasut yang dipotong tempat buku lali dan tiada fidyah atasnya. Yang ni pun serupalah. Kerana hadis Ibnu Abbas tadi. Dan jikalau memakai seorang akan dua kasut yang dipotong dua tempat buku lalinya kerana tidak ada selipar, kemudian didapatinya dua selipar, nescaya wajib mencabutnya sekarang itu juga. Kalau mulanya tak ada selipar, maka dia ambil kasut, dia potong kasut bagi nampak buku lali, dia pakai hatu dulu. Dalam duk pakai yang tu jumpa ada orang duk jual selipar dan sebagainya, dan kena buang kasut tu, pakai selipar tadi balik. Begitu. Maka jika dilambatnya, nescaya wajib fidyah. Kalau saja dah jumpa selipar tu tak apa, tengok kedai depan pula ada tak? Kena dam. Dan duit nak bayar dam tu, baik beli kasut. Kata-kata awal-awal sabut bang. Begitu. Inilah yang mazhab dan yang dinaskan. Dan dengan dia memutus oleh jumhur ulama. Sebagaimana kami kata pada memakai seluang kemudian daripada ada kain pinggang. Sama juga kalau kita cari kain punya tak ada. Kawan tadi ni rombongan dah nak pirah duk cari kain ihram ni tak jumpa lagi, maka dia pakai seluang dulu.
Tiba-tiba dalam duk pakai seluar tu, tiba-tiba jumpa kain ihram. Dandan kena buka seluar, pakai kain dulu lah, baru buka seluar. Macam tu. Kan, dandan buka seluar, kain tak pakai lagi pun tak boleh juga. Dandan, pakai kain tu dulu, betul baru buka seluar. Macam tu. Tak boleh, ada orang jenis betul benda dia mengaji ni, dia tak abang tu ni, dia kata. Saya kata kena buka dandan, jangan. Saya tak abang lagu tu. Takut mengajar orang ni bukan boleh. Kan saya duk baca ni salah faham. Begitu. Baik. Lepas pada tu dia ulangan benar semua, memakai 2 kasut apa semua, dia duk main cerita kasut tu juga lagi. Muka surat 78 sebelah tu, memakai celana seluar oleh yang ihram kerana uzur, sama macam tadi juga lagi. Ini kita nanti langkah-langkah sebab dia ada tajuk yang berulang-ulang. Baik, tengok tajuk bab yang baru. Bab ma jaa fil ladzi yahrumu alaihi wa alaihi qamis au jubbah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang ihram ia dan atasnya baju kurung ataupun jubah. Dia pakai baju kurung ataupun pakai jubah sedangkan dia dah masuk kawasan miqat dan berniat ihram. Ketahuilah saudaraku, telah lalu hadis yang membicarakan ihram bagi orang yang ihram itu memakai baju kurung dan memakai barang yang berjahit dan lainnya. Dan di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan tegah pakai baju kurung dan pakai jubah itu. Katanya, An Ya'la ibni Umayyah qal, ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyan qad ahrama wa alaihi jubbah fa'amarahu an yanzi'aha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Katanya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang badui. Sesungguhnya telah ihram ia dan atasnya jubah. Maka menyuruh Nabi akan dia menanggalkan jubah itu kerana telah ditegahkan syarak memakainya. Yakni memakai sesuatu yang berjahit bagi orang yang ihram. Maka badui itu pun menanggalkan dan kerana menjunjung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritanya. Ini makna jahil kan, dia tak tahu. Orang Arab pun banyak tak tahu tuan-tuan. Kita jangan ingat kata dia Arab Saudi, dia Arab duduk di Saudi, dia cukup mahir haji ni, jangan. Kawan kita yang baru balik Mekah baru ni di sana berkesempatan kenal dengan satu major dalam angkatan tentera Saudi ni, kan? Dia pun layan sahabat-sahabat kita yang pergi ni, layan habis-habisan, bawa pergi rumah dia di Jeddah, layan elok apa semua kan. Kira nak pergi mana dia hantar pergi dengan kereta dia, dengan apa dia seronok. Jadi lama-lama mereka pun tanya lah dia. Saya bertanya dia, hantar ni buat haji berapa kali dah? Dia jawab apa? Tak buat lagi. Umur dah nak mencicah 50 dah. Beranak atas bumi Saudi, kan? Kira mengaji di Saudi, kerja di Saudi sampai lah ni masih berkhidmat dengan Saudi apa semua. Umur dah dekat 50 lah, tak buat haji. Nak buat macam mana? Dia kata dia kerja ni, dia kata dia kena jaga. Tiap-tiap kali musim haji, orang mai sampai 4 juta orang, 4.5 juta orang punya ramai. Dia kata kalau kami pun berkat berebut buat haji, siapa nak jaga? Dia kata. Jadi tak dan lagi, dia kata tak dan buat haji lagi dah. Jenuh juga puak ni nak jawab dengan Tuhan tu ni. Jenuh. Tuhan terima ke tu? Itu sebagai excuse untuk tidak buat haji. Alasan kata jaga orang ni. Tuhan terima ke? Jenuh je. Dia nak jawab pun jenuh. Kalau dia kata dia memang nak buat tapi kerajaan dia tak pergi buat, kerajaan dia pula kena jawab. Kan? Jadi kita jangan ingat so kata Arab ni dia pandai haji. Ini soal ilmu lain. Kita jangan ingat sah kata Arab ni dia bila baca Quran yang mata keluar mampu. Jangan. Kerana itu soal hidayah. Dia lain. Orang Arab pun dengar baca Quran, dia dengar saja, tak ada apa-apa ada. Tak ada apa-apa. Pasal apa? Dia faham, bukan dia tak faham, tapi tidak ada hidayah dalam diri dia. Maka ayat Quran yang dia dengar tu tak ada apa bagi dia, tak ada apa. Demikian juga Arab, dia faham tentang haji apa semua ni.
Dia faham, tapi dia tak buat haji. Bermakna dia tak ada petunjuk lagi untuk nak mengajak dia untuk buat haji, sedangkan kemudahan ada di depan. Dan kita jangan ingat dia faham sangat tentang haji ni. Pasal apa? Pasal dia pun tak ambil tahu lagi tentang benda tu, sebab dia tak cadang nak buat lagi. Nampak jadi ini. Jadi itu sebab kita kata apa pun yang menjadi petua pedoman kepada kita ialah ilmu. Ilmu itu bersumbarkan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi bukan kata sah kata Arab buat mesti betul. Demikian juga halnya bila kata sah kata ustaz buat mesti betul. Tak mesti. Tak semua ustaz tahu semua benda. Ada ustaz dia mahir dalam bab fiqh, dia tak mahir dalam bab tafsir. Ada ustaz dia mahir dalam bab tafsir, dalam bab hadis, dia tak mahir dalam bab fiqh. Susah kita nak cari satu orang yang mahir semua bidang. Susah. Jadi dengan kerana itu, betul yang Nabi kata tu, belajar ilmu ni daripada atas nui, atas buayan sampai ke liang lahat. Betul. Kita dah handal dah dalam bab fiqh. Kita tak mengaji lagi tafsir, kita tak mengaji lagi hadis, kita tak mengaji lagi usuluddin. Banyak lagi kita tak mengaji. Macam mana kita nak kata kita tak payah mengaji dah? Jadi kalau nak mengaji semua, memang betul. Sampai mati, tak habis lagi mengaji. Saya cerita dia. Jadi yang senang ni, orang yang tak mengaji langsung. Dia senang, dia tak kalut nak mengaji apa. Dia kira, dia kata ni hak kita duk tahu ni pun banyak tak larat nak buat. Dia kata hang nak pergi cari lagi, dia kata. Dia kata ni buat hak mana tahu dulu. Ui, sembang pun deras. Sembang pun deras. Kita ajak dia pergi mengaji, dia kata macam tu kat kita. Dan yang hang duk rajin pergi mengaji ni, yang hang tahu tu semua hang buat kah? Dia tanya. Kita kata dah lah. Tak, buat hak mana tahu dulu. Dia kata ni tangan ni. Kita pun sekali tengok ke dia duk cakap tu, sekali dengar apa yang dia kata tu, kita pun teringat kat hati ni, sungguh juga kata. Apakah tak payah mengaji? Awak tak boleh, macam ni tak boleh tuan-tuan. Mengaji kena mengaji. Jadi hak mana yang kita mengaji ni pelan-pelan buat lah. Pelan-pelan. Minta dekat Tuhan kan. Minta dekat Tuhan, Tuhan bagi kekuatan. Dengan kekuatan itu, mudah-mudahan kita boleh buat apa yang kita sah. Tidak? Minta dekat Tuhan. Tuhan bagi kekuatan, dengan kekuatan itu insya-Allah kita boleh buat apa yang sudah ada pada diri kita, sudah ada ilmu pada diri kita. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok masalah memakai qubah bagi orang yang ihram itu apa? Ini pun dah bincang dah tadi. Qubah ni pun dah bincang tadi. Lepas ni kita akan masuk tu masalah 180 bawah tu, membalut luka orang yang ihram apa hukumnya. Yang tu kita nak tengok lepas ni insya-Allah. Wallahu a'lam.